Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan teruskan lagi mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 2 dalam bidang sirah. Sebelum ini kita telah pun memulakan pengajian dan juga pembelajaran unit yang ketiga, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat sejati. Kita telah pun mengetahui apakah erti sahabat Nabi, dan kita juga telah pun mendengar dan membincangkan siapakah contoh-contoh sahabat-sahabat Nabi. Ada di kalangan orang dewasa, ada yang di kalangan hamba, ada di kalangan wanita, dan ada juga di kalangan kanak-kanak. Hari ini murid-murid kita akan masuk pada muka surat 111 untuk kita lihat bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Seterusnya nanti kita boleh praktikkan mencontohi baginda. Baik, mari kita lihat di sini ada satu kisah yang sangat menarik. Pada suatu ketika Abu Hurairah ni salah seorang daripada sahabat Nabi. Abu Hurairah sangat lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu dan mengajaknya ke rumah baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta beliau menghidangkan susu kepada para sahabat-sahabat yang lain terlebih dahulu. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu yang masih berbaki di dalam bekas itu. Baik, daripada cerita ringkas ini menunjukkan kepada kita akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat prihatin kepada sahabatnya yang memerlukan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga berusaha untuk membantu sahabatnya yang memerlukan, bahkan juga membantu sahabat-sahabat yang lain yang memerlukan pertolongan. Bahkan lebih menarik lagi, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selesai menjamu minuman susu kepada rakan-rakan sahabat-sahabatnya yang lain, barulah baginda minum untuk tegukan yang terakhir. Maksudnya baginda mendahulukan sahabat-sahabatnya terlebih dahulu berbanding dirinya. Baik, daripada sini juga kita boleh lihat kesimpulan daripada kisah di atas. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memahami para sahabat baginda. Ya, Abu Hurairah tadi tidak beritahu pun bahawa dia lapar, tetapi beliau diketahui lapar oleh Rasulullah sendiri, tanpa diberitahu. Yang kedua, sentiasa prihatin terhadap para sahabat, iaitu peduli terhadap kesusahan yang dialami oleh sahabatnya. Yang ketiga, suka mengutamakan para sahabat yang lain. Nabi kita menjadi orang terakhir yang meminum susu tadi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat merendah diri. Maknanya baginda walaupun seorang pemimpin negara, namun baginda tetap bersama bergaul dengan sahabat-sahabatnya di kalangan pelbagai lapisan. Baik, mari kita lihat yang terakhir, muka surat 112. Baik, di sini ialah contohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Bagaimana cara kita mau mencontohi akhlak Nabi? Mari kita lihat satu persatu. Di sini ialah akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya. Dan di sini ialah cara untuk kita mencontohi akhlak baginda. Mari kita lihat satu persatu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu merupakan sahabat Nabi. Ketika beliau sakit, Nabi kita turut menziarahinya. Bagi menenangkan keadaannya, memberikan nasihat dan juga memberikan rasa simpati kepada sahabatnya. Baik, jadi apa contoh yang kita boleh lakukan? Jadi saya hendaklah menziarahi sahabat ketika ditimpa bencana. Kalau ada rakan-rakan kita, sahabat kita yang ditimpa bencana, jangan lupa untuk menziarahi atau sekurang-kurangnya bertanyakan kabarnya. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu menanam pohon kurma untuk membebaskan Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi merupakan sahabat baginda.
Baginda berusaha untuk membantu beliau agar dibebaskan daripada menjadi seorang hamba. Itu usaha baginda untuk bantu rakannya. Jadi apa perlu kita buat? Saya perlu melazimi membantu rakan yang dalam kesusahan. Ya, jikalau ada rakan-rakan kita dalam kesusahan, baik dari sudut duit kah, ataupun kehilangan orang yang dia sayang kah, maka kita perlu bantu ikut kemampuan kita. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar dipanggil As-Siddiq oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa baginda memberikan gelaran yang baik kepada rakan dan sahabatnya yang layak untuk diberikan gelaran itu. Jadi apa contohnya? Saya memanggil rakan dengan panggilan yang baik. Yang keempat, Al-Hubab bin Al-Munzir menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar agar menukar tapak perkemahan. Al-Hubab bin Al-Munzir salah seorang sahabat Nabi ketika baginda dan para sahabat hendak berperang. Al-Hubab ini telah memberikan cadangan kepada baginda untuk mengubah lokasi tempat mereka ketika itu. Nabi terima dengan begitu baik. Jadi apa kita boleh contohi? Saya bersedia menerima teguran dan nasihat daripada kawan-kawan. Jadi rumusannya lihat di bawah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik contoh di dalam bersahabat. Adab bersahabat perlulah dihayati dalam kehidupan. Jadi murid-murid, mari sama-sama kita amalkan adab tersebut.